Hari ini nak bagi motivasi. Setiap memulakan kelas, saya akan baca satu hadis daripada kitab Hadis 40 Peristiwa Akhir Zaman, nukilan Syekh Fahmi Zamzam. Hari ini nak bagi motivasi sikit. Okey. Hadis yang ke-9, penuntut ilmu ibarat seorang mujahid. Jadi berazam kita, ikhlaskan hati, betulkan niat kita nak jadi penuntut ilmu agama yang betul-betul hakiki. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Hadis riwayat Tirmizi. Daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa tak jawab. Jawab, dapat pahala lagi ni. Siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia sebenarnya berjihad di jalan Allah. Hadis maknanya keluarnya kita. Susah tak nak keluar rumah ni tengah hari ni tadi ni? Nak tinggalkan anak, nak ambil anak tadika, dah puasan kat orang lain, suruh ambilkan dulu sebab kita punya kelas ni sebelah suku. Kita dah siap lah masak tadi, pukul 7 dah mula masak. Nanti maknanya kita bersusah-susah sebab apa? Nak ikhtiarkan kita sampai duduk dalam majlis ilmu. Jadi jangan gusar. Nabi kata dikurniakan pahala ibarat para mujahid. Kita baca lagi hadis yang kedua, lebih kurang sama juga. Wa'an Sakhbarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilm kana kaffaratal lima madha. Hadis riwayat Tirmizi. Daripada Sakhbarah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mencari ilmu, maka yang demikian itu akan dihapuskan segala dosanya yang lalu. Besar tak ganjaran? Betulkan niat. Syaratnya kita jangan dalam hati ada niat mensyirikkan Allah, ataupun dalam hati kita ada riak, wujub, takabur, sum'ah. Sebab ingat tak, kita dah baca 7 lapis langit, hadis yang baginda Rasulullah naik unta dengan Saidina Muaz sampai langit ke berapa? Langit pertama, kedua, ketiga semua dah kena buang. Sebab apa? Ada sifat wujub, riyad, takabur. Jadi buang. Datang kuliah semata-mata lillahi ta'ala. Selain daripada apa, kita nak juga betulkan niat apa? Kita nak mencari redha Allah. Itu yang utama. Yang kedua, menunaikan tuntutan fardu ain. Melunaskan tuntutan ilmu fardu ain yang Allah akan tanya nanti. Jadi kita dah dapat berapa dah ganjaran pahala? Nampak tak? Besar tak? Jadi betulkan niat, betulkan niat, betulkan niat. InsyaAllah banyak. Niat ni kita perbagaikan. Hadis seterusnya, wa'an Ziyad bin Harith Sudail marfu'ah, man talabal ilmi takaffalallahu lahu birizqih. Daripada Ziyad bin Harith Asy-Syudai radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa mencari ilmu, maka Allah akan menjamin untuk mencukupkan rezekinya. Allahu akbar. Allah dah janji. Bila Allah janji tu, Nabi kata tu pasti adalah rezeki. Maknanya kita jangan rasa macam mahal bona nak beli kitab ni kan. Jangan. Sebab setiap imbuhan daripada rezeki yang kita infakkan ke jalan Allah, Allah jamin, Allah ganti. Ni tengok. Jadi Syekh Fahmi kata apa? Sungguh beruntung orang yang belajar ilmu agama. Beruntung, kena rasa kita beruntung. Sebab ini pilihan Allah dalam ramai-ramai satu taman ni. Ini saja yang Allah jemput. Ini saja yang Allah beri peluang untuk duduk. Jadi kena rasa bersyukur. Setiap hari amalnya dihitung seperti pahala orang yang berjihad untuk berperang di jalan Allah.
Maknanya siapa yang hari-hari memang ada kuliah, betulkan niat, pasti ada ganjaran seperti pahala berjihad di jalan Allah. Dan dia memperolehi pahala yang besar yang tidak terhingga. Di samping rezeki juga sentiasa dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, maka jadikanlah diri kita sebagai penuntut ilmu yang hakiki supaya kita memperolehi segala kelebihan yang disebut di dalam hadis. Yang besar sekali apa kita nak? Terhapus dosa kita yang lalu. Itu yang kita nak. Bila terhapus dosa, apa dia? InsyaAllah dapat pinggir syurga pun dah bersyukur kita. Nampak tak? Terhapus maknanya dah dijanjikan kita tak akan masuk neraka. Jadi betulkan niat lillahi ta'ala. Dan kita niatkan juga duduknya kita ini, pahala kita menuntut ilmu, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan disejahterakan kehidupan ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Bagi yang meninggal dunia, minta diampunkan dosa, disejahterakan hidup ibu bapa kita di dalam kubur. Dan kita doa juga pahala kita duduk dalam majlis ilmu ni semoga dikurniakan taufik dan hidayah ke dalam hati dan jiwa anak-anak kita dan ahli keluarga kita. Semoga anak-anak kita, sebab ni mak-mak ada kat sini ni, jadi mak-mak doakan mudah-mudahan dikurniakan Allah taufik dan hidayah ke dalam hati anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sebab kita besok dah meninggal, memerlukan pula doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi kita duduk dalam majlis ilmu, kita panjatkan, minta Allah kurniakan taufik dan hidayah Allah ke dalam hati dan jiwa anak-anak kita, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin.